dia cakap seorang-seorang. Macam tu lah cikgu bila semua orang tutup kamera. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing boleh buka kamera teman cikgu. Amar RSG, boleh Amar RSG? Boleh, boleh, boleh. Okey, senyumlah sikit Amar RSG. Aduh, jangan masam-masam. Okey. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kelas kita. Cikgu minta maaf sebab hari ni agak padat. Cikgu pesan awal-awal agak padat. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan mulakan, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi hari ini kita akan pergi kepada buku teks, buku modul dan buku latihan. Kena ada 3 buku tu. Kalau bolehlah bawa buku teks sekali lah sebab memang cikgu akan buka buku teks. Okey. Jadi suara cikgu jelas ke sebelum tu kita test teknikal dulu. Suara cikgu jelas? Ada tersekat-sekat ke? Jelas. Okey, baik. Cikgu, cikgu mula share skrin Okey, skrin cikgu. Kejap dia tengah loading. Skrin cikgu dah boleh nampak ke semua? Boleh. Okey. Okey. Ashraf Irfan, Dino, boleh cikgu nak mulakan? Boleh, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi cikgu pesan awal-awal semua jangan tertinggal kereta api. Selalu lesson kita sikit je pengisian. Hari ni agak padat sikit. Okey, jangan tertinggal kereta api. Kalau siapa tertinggal terus bagi tahu cikgu, boleh cikgu patah balik. Jangan dah jauh baru bagi tahu cikgu. Nanti kalau tak cikgu tak apa, cikgu teruskan nanti tengok rakaman. Okey, jadi hari ini kita akan belajar bab 2 iaitu tentang pemfaktoran. Pemfaktoran. Kalau kembangan, minggu lepas kita belajar tentang kembangan. Kembangan tu dah biasa semua. Masa kita tingkatan 1, kita dah buat dah kembangan tu. Tapi pemfaktoran, kamu buat baru hari ni. Kamu baru mula buka hari ni. Jadi tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, apa beza pemfaktoran dengan kembangan? Pemfaktoran dengan kembangan ni macam mana? Okey, jadi cikgu akan tunjuk dulu perbezaan. Kalau kita pergi kepada kembangan, kalau kembangan, dia tentang selesaikan kurungan. Dia tentang selesaikan kurungan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang pemfaktoran. Okey, kalau pemfaktoran ni macam mana? Kalau pemfaktoran, kita adakan kurungan. Kita adakan kurungan tu. Selalu kalau nampak kurungan, kita nak selesaikan. Kita nak buang kurungan tu. Tapi malam ni, kita nak adakan. Kita nak wujudkan balik kurungan tu. Jadi banyak sikit step. Kalau kembangan jalan kerja dia macam ni tau. X 3 tambah 2Y. Okey. X darab 3 dapat 3X. X darab 2Y dapat 2XY. Kalau pemfaktoran dia macam mana? Dia daripada 3X tambah 2XY. 3X tambah 2XY, kita nampak huruf sama, kita keluarkan daripada persamaan. Jadi kita akan dapat sini tinggal 3, tambah sini tinggal 2 dengan Y. 2Y. Nampak? Kalau pemfaktoran kita selesaikan kurungan, jawapan akhir kita tiada kurungan. Tapi kalau pemfaktoran daripada tak ada kurungan, jawapan akhir kita kena ada kurungan. Okey. Jadi benda ni benda baru. Jadi benda ni benda baru. Okey, jadi kalau cikgu pergi laju sikit kamu bagi tahu sebab padat sikit kita punya pengisian. Okey. Untuk perbezaan pemfaktoran dengan kembangan masing-masing boleh faham ke setakat ni? Okey, boleh follow lagi? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi hari ni cikgu terus masuk kepada pemfaktoran. Jangan tertinggal kereta api. Jangan tertinggal bas. Fokus, stay fokus. Kalau ngantuk, sediakan air. Biskut oat crunch ke, keropok bika ke. Okey, jadi untuk hari ni kita akan pergi kepada pemfaktoran. Pemfaktoran. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia factorization. Okey.
Pemfaktoran dengan factorization ni cikgu tak tahu kenapa ada dekat form 2. Sebab cikgu belajar ni dalam AdMath form 4. Sejujurnya cikgu tak tahulah. Sebab tu cikgu cakap, cikgu pesan dekat kamu dalam grup, benda ni adalah benda yang baru. Tapi masalah di satu benda. Dalam peperiksaan, benda ni banyak markah. Kadang-kadang satu soalan ada 5 markah. 5 markah maksudnya apa? 5%. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada level-level yang ada dalam pemfaktoran. Level-level yang ada pemfaktoran, dia macam kembangan. Dia ada level 1. Dia ada level 2. Dia ada level 3. Dia ada level 4. Jadi, pemfaktoran dengan kembangan dia ada 4 level. Minggu depan, kita nak buat soalan, kamu kena faham 4 level kembangan, 4 level pemfaktoran. Baru kamu rasa senangnya bab ni. Okey. Level 1 untuk pemfaktoran ni macam mana? Level 1 untuk pemfaktoran adalah 3x tambah 2xy. Kita punya clue. Kita keluarkan huruf. Keluarkan huruf dan nombor. Ni clue dia. Kita keluarkan huruf dan nombor. Ni level 1. Level 2 ni macam mana? Kamu tengok betul-betul. Level 2 kita pakai formula. Nampak dah guna formula. Formula dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B. A tolak B. Jadi, fokus untuk level 2 adalah penggunaan formula. Dia senang je formula ni. Tapi dia jadi masalah dalam level 2 dia pecah kepada 3 bahagian. Banyak ni banyak. Dia terpecah kepada 3 bahagian. Level 2.1, level 2.2 dan level 2.3. Yang ni cikgu akan terangkan nanti. Tapi jangan risau, senang sahaja, semua tu guna formula. Okey, level 3 ni tentang apa? Level 3 dia tentang AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kalau kamu tak nampak, cikgu ubah dia kepada nombor. 3X kuasa 2 tambah 5X tambah 20. Jadi dekat sini 3X kuasa 2 tambah 5X tambah 20. Macam mana kamu nak buat kurungan? Jadi dekat level 3 kita pakai bentuk lazim. Kita pakai bentuk lazim. Okey, habis. Manakala level keempat adalah dia ada 4 sebutan. Banyak tu, dia ada 4 sebutan. Dia ada 4 sebutan. Macam mana? Nanti kita akan belajar. Sebutan dia A tambah B, C tambah D. Jadi, cikgu namakan level 4 ada 4 sebutan. Sebab daripada 4 sebutan, kita akan buka kepada 2 kurungan. Okey. Jadi, ni yang kita nak belajar hari ni. Cikgu pesan awal-awal banyak ni. Cikgu pesan awal-awal banyak ni. Okey. Jadi, sebelum kita nak teruskan, cikgu nak nampakkanlah dekat kamu apa yang kita nak belajar ni. Level 1, 2, 3, 4. Ni benda baru. Kalau macam ada beberapa bab kita dah nampak dah dekat tingkatan 1. Tapi ni benda baru. Dah ready ke semua? Cikgu ingat nak pergilah kepada level 1, boleh? Boleh. Boleh. Tak dengar suara. Semua orang, boleh tak boleh? Boleh cikgu. Okey, Boleh. baik. Okey. Jadi kita akan pergi kepada level 1. Ni kalau tak sempat salin kan, kamu screenshot lah. Kalau dekat laptop ada je button screenshot. Kalau dekat phone lagilah ada. Okey. Jadi kita akan pergi kepada level 1. Nanti kamu tik. Kamu sendiri tik. Aku faham tak level 1 ni? Okey, level 1 ni tentang apa? Tentang tentang kita nak keluarkan nombor dan huruf. Kita nak keluarkan nombor dan huruf. Ni keyword yang pertama, nombor. Keyword yang kedua, huruf. Jadi fokus kita dekat level 1, kita nak buat satu kurungan. Tapi luar kurungan tu ada nombor, ada huruf. Okey, jadi tengok kat depan. Cikgu akan terangkan tentang mengeluarkan nombor.
Cikgu punya fokus tentang nombor dulu. Okey, nombor. Macam mana nak keluarkan nombor? Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu akan bagi tips. Okey, sebelum tu cikgu akan bagi syarat lah. Syarat untuk kamu pakai level 1 adalah apabila dekat nombor, kamu akan nampak nombor tu ada sifar sama. Dalam sifar sama. Ni syarat dia. Untuk nombor kamu nampak, oh dia ni dalam sifar yang sama. Okey. Untuk huruf macam mana nak keluarkan huruf ni? Untuk huruf kamu nampak dia huruf yang sama. Jadi bila satu persamaan tu kamu nampak dua-dua syarat ni, kamu boleh terus pakai level 1. Sebagai contoh cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan 10xy tambah 6xz. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk cara nak selesaikan. Okey, nak selesaikan dulu kita buat nombor dulu. Nak buat nombor kita tengok sifar. Ni keyword dia sifar. Jadi kita tengok dia punya nombor, sini ada 10, sini ada 6. Okey. 10 dengan 6 dalam sifar berapa? Cikgu nak tanya kamu. 10 dengan 6 dalam sifar berapa? 2. Pandai. 2. Jadi, kita terus buat bahagi 2, bahagi 2. Jadi, bila kamu dah setkan 2, kamu letak 2 luar kurungan. 10 bahagi 2 dapat berapa semua? 10 bahagi 2. 5. Pandai. 6. 5. Ni XY kamu salin balik. Tambah 6 bahagi 2 dapat berapa? 6 bahagi 2. 3. Pandai. 3XZ. Ini cara kita nak keluarkan nombor. Cara nak keluarkan nombor adalah fokus kepada sifar yang sama. Kita cari sifar sama. Kamu kena tengoklah, kena hafal sifar kalau boleh. Kalau tak boleh, pakai kalkulator pun boleh. Pakai kalkulator pun boleh. Kalau kamu nampak dua-dua tu dalam sifar 2, kamu keluarkan. Bukannya bermaksud kita nak keluarkan 10 dengan 6 ni. Kita nak keluarkan sifar tu. Sifar tu. Bukan 10 dengan 6 tu. Kalau kamu contohkan tadi kan, kamu dah setkan dia bahagi 2, dia dua-dua tu dalam sifar 2. Tu, 2 tu yang kita nak keluarkan. Jelas ke semua untuk nombor? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh follow lagi. Okey, jadi untuk huruf ni macam mana? Okey, untuk huruf fokus. Tadi untuk nombor kita cari sifar. Sekarang untuk huruf kita cari huruf. Huruf apa? Huruf yang sama. Jadi dekat sini sebutan yang pertama kita nampak dekat sini huruf apa yang ada dekat sini? Huruf X. Sini ada huruf X. Sini pun ada huruf X. Secara automatik X tu bawa keluar pergi duduk sebelah 2. Jadi, yang tinggal nak kena tulis dalam kurungan ni apa? Jangan tulis dah X ni. Sebab X tu kita dah bawa keluar. Jadi, yang tinggal dekat bahagian ni apa? Tinggal nombor 5 dengan huruf Y. Tulis 5Y. Tambah, dekat sini nak tulis apa? Ada nombor 3 dengan huruf Z. Jadi, tulis 3Z. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Bagus. Boleh. Okey. Ini adalah contoh yang pertama. Cikgu tunjuk ini adalah contoh yang pertama. Okey, lepas ni cikgu nak tunjuk pula contoh yang kedua. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Kita pergi kepada ni contoh yang pertama. Okey, ni cikgu terangkan, ini sesi contoh, lepas ni sesi latihan. Okey, contoh yang kedua adalah cikgu akan buat 9x kuasa 2 tambah 12xy. Okey. Yang pertama sekali kamu kena fikir dekat mana nombor dia ada kuasa, ada sifar sama. Kalau tak ada, jangan keluarkan. Kalau ada, baru keluarkan. Jadi kamu tengok kepada nombor 9 dengan nombor 12. Dia dalam sifar berapa agak-agak? 3. 3. Pandai. 9 kena bahagi dengan 3, 12 kena bahagi dengan 3. Jadi kamu dah set 3 kan? 3 tu yang kamu bawa keluar, bukan 9 dengan 12. Bawa keluar 3, buka kurungan. 9 bahagi 3 dapat berapa? 9 bahagi 3? 3. 3. X kuasa 2 salin. Tambah 12 bahagi 3 dapat berapa? 12 bahagi 3?
Ha, 12 bahagi 3 Baik. dapat berapa? Okey, Baik. 4. X, Y kita salin. Habis. Okey, selesai untuk nombor. Kita cari sifir yang sama. Tak susah pun. Okey. Jadi untuk huruf. Okey, untuk huruf dekat contoh nombor 2 ni, X tu ada kuasa 2. Jadi bila X ni ada kuasa 2, cikgu nak pesan dekat kamu, X ni dia tak single. Dia ada partner. Jadi bila X ni ada kuasa 2, dia ada 2 huruf X. Jadi bila kita nak keluarkan, kita nampak dekat sini, dekat bahagian sini dia ada X, buang 1 X. Dekat sini dia ada X, buang X dia. Jadi bila kita dah buang X dia, kita jangan buang pergi kat tong sampah. Kita bawa di luar kurungan ni, 3X. Dalam kurungan, tinggal apa? Yang ini tinggal nombor 3, lepas tu ada huruf X. Jadi kita tulis 3X. Tambah, dekat sini ada nombor 4 dan ada huruf Y. Jadi kita tulis 4Y. Inilah kita punya jawapan nombor 2. Contoh nombor 2. Contoh nombor 1 dengan nombor 2, beza dia adalah pada kuasa. Kat sini cikgu buat dia ada kuasa. Supaya cikgu nak nampak kat kamu, kalau X kuasa 2 maksudnya X tu ada 2. Dia bukannya 1. Nampak? Kalau dekat sini, bila X kuasa 2, dia still lagi ada X. Tapi kalau dekat sini dia ada X saja. Bila kita buang X ni keluar, kamu tak perlu dah nak tulis X dia. Jelas ke semua contoh nombor 2? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, mantap. Boleh follow lagi ke ni? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi, cikgu buka soalan. Siapa ada nak tanya soalan? Zulaika, ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Azizul ada ke hari ni? Azizul? Adik tu. Azizul ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kita proceed kepada kita punya latihan. Kita proceed kepada kita punya latihan. Alamak, cikgu tak buka lagi. Okey, kejap. Ni, nampak cikgu buka buku teks kan? Ni kalau kamu dah buat buku teks ni, sebenarnya kat sekolah kamu akan buat balik lah. Tapi tak tahulah kamu ingat ke tak. Okey, jadi kita akan pergi kepada sesi latihan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan buat latihan yang pertama, iaitu level 1. Untuk level 1, kita akan pergi beberapa soalan. Kita akan buat soalan C dengan soalan F. Okey. Berdasarkan contoh-contoh yang cikgu terang, cikgu nak masing-masing cuba buat 2 soalan ni. Soalan C dan soalan F. Okey, buat Atira dapat buat tak tu Atira? Tengah buat. Tengah buat. Wan Alisha dapat buat tak tu Wan Alisha? Tengah buat. Okey. Cikgu bagi masa cikgu bagi masa 3 minit, okey kot. Darren ada Darren? Saya ternampak Darren tadi.
Okey, bagus Sharifah. Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Wan Alisha, dah buat ke tu Wan Alisha? On the way. On the way. Okey, bagus Amar RSG. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Okey, good job. Okey, Dino. Okey, bagus Atirah. Okey, good job. Okey, tepat 9.34 cikgu terus buat kat depan tau. Okey, jadi habis sudah masa. Okey semua, boleh ke cikgu nak mula buat soalan di hadapan? Soalan C dan soalan F? Ha. Boleh kita proceed kepada soalan C dan soalan F? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, okey. Jadi follow tau, kalau macam tertinggal bas bagi tahu cikgu, cikgu boleh terang. Okey. Jadi masing-masing kita akan tengok kepada soalan C dan soalan F. Okey. Jadi soalan C dengan soalan F untuk level 1 ni cikgu nak pesan, sebenarnya kamu kena nampak syarat dia. Kamu nak nampak syarat bila nak pakai level 1, yang pertama kamu nampak nombor tu ada dalam sifar yang sama. Yang kedua, kamu nampak huruf tu. Kamu nampak huruf tu ada huruf yang sama. Jadi, bila kamu nampak cukup 2 syarat ni, kamu pakai level 1. Dia kena pandai bezakan. Level 1, level 2, level 3, level 4 dia lain-lain. Okey, dia tak macam kembangan. Kembangan dia lebih kurang je. Okey, jadi soalan C, 3A B C tambah 6A kuasa 2B. Yang kamu kena tengok keseluruhan dekat sini dan keseluruhan di sini. Jadi kamu nampak, oh mana? Okey, kita tengok nombor dulu. Oh, dia dalam sifar berapa? Nombor kalau kamu nak tengok sifar berapa, ini 3, ini 6. 3 dengan 6 kamu boleh buat. 3 dengan 6 dalam sifar berapa semua agak-agak? 3 dengan 6 tu. 3. 3. Jadi 3. sini kena bahagi 3, sini kena bahagi 3. Jadi bila kamu setkan bahagi 3, kamu keluarkan 3 daripada kurungan. Jadi yang tinggal apa? 3 bahagi 3 dapat 1
A, B, C. Tambah 6 bahagi 3 dapat 2. A kuasa 2 B. Sekarang kita setkan. Selesai dah untuk nombor. Siapa buat sampai sini dah betul dah. Okey, kita tengok pula untuk huruf. Huruf kamu akan nampak, oh sini ada A, sini ada A. Tapi sini ada A kuasa 2. Boleh potong A, boleh potong A. Jadi dekat sini kita dah berjaya keluarkan 3A. Manakala dekat sini ada B, sini ada B. Disebabkan ada huruf yang sama lagi, kamu kena tulis keluarkan B dia. Jadi dalam kurungan dekat sini tinggal apa? Tinggal nombor 1 dengan huruf C. Jadi tulislah 1C. Tambah, sini ada 2, sini ada 2. Jadi jangan lupa A ni kuasa 2. Jadi dia ada lagi 1A. 2A. Inilah jawapan soalan C. Siapa salah, salin pembetulan. Okey, jelaskan semua soalan C, boleh faham? Boleh. Okey, Jelas. baik. Cikgu. Bagus. Ya, Kenapa yang kat depan tu 3? Bukan sebab 1. sebab yang ni ke? Sebab 3 bahagi 3 dapat 1. 3 bahagi 3 dapat 1. Kalau 1 ni kalau kamu tak nak tulis pun tak apa. Boleh Azizul? Boleh. Kalau siapa-siapa yang tulis macam ni jawapan dia 3AB dalam kurungan C tambah 2A, betul juga, tak ada masalah. Sebab 1 ni kalau dia ada nombor tu ada 1 je, nombor tu huruf tu dia single je, ada C je, sebenarnya dia ada je nombor 1 kat depan. Tapi kalau nombor 1 tak nak tulis pun tak apa, nak tulis pun tak apa. Betul je dua-dua tu. Okey, bagus. Good question. Okey, kita pergi kepada soalan F. 2x kuasa 2 tolak 4xy tambah 6wx. Okey, fokus kepada nombor dia. Okey, kat sini nombor 2. Okey, dekat sini nombor 4. Okey, kat sini nombor 6. Rasa-rasa 2, 4, 6 dia dalam sifar berapa semua? 2. Okey, pandai. Sini bahagi 2, sini bahagi 2, sini bahagi 2. Disebabkan kamu set semua tu bahagi dengan 2, keluarkan nombor 2. Jadi, bila kamu dah keluarkan nombor 2, 2 bahagi 2 dapat 1. Okeylah, kalau tak nak tulis nombor 1 tak apa. Tapi kena tulis x kuasa 2. Tolak 4 bahagi 2 dapat 2, xy sila tulis. Tambah 6 bahagi 2 dapat 3. 3wx. Habis. Okey, kemudian dekat sini kita nak cari pula huruf. Okey, sini ada x, sini ada x, sini ada x. Okey, jadi kita keluarkan 2x. Okey, sini ada x kuasa 2, maksudnya ada lagi 1x. Tolak, ni ada apa? Ada 2 dengan y, tulis 2y. Tambah, dekat sini ada apa? Ada 3 dengan w, tulis 3w. Ini jawapan soalan F. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Habis level 1. Senang ke susah level 1 ni? Cikgu nak tanya, senang ke susah? Senang. Okey, Masih senang lagi. bagus. Masih senang Semua masih follow lagi ke ni level 1? Boleh faham? Boleh. Okey, habis level 1. Level 1 selesai. Level 1 selesai. Siapa yang tengok soalan C dengan F ni dia tak tahu, dia clueless, bagi tahu cikgu terus. Kalau kamu tengok, sebab aku boleh nampak, aku boleh buat. Okey, maksudnya dekat situ level 1 kamu boleh tick. Aku dah faham dah level 1. Okey, habis. Okey, jadi satu level setengah jam. Kita ada 4 level. Okey, jadi masing-masing dekat sini level 1 cikgu dah terang. Cikgu dah terang dah level 1. Seterusnya cikgu akan terangkan level 2. Level 2 cikgu nak semua orang ada kalkulator. Siapa tak ada kalkulator, cari kalkulator sekarang. Okey, jadi kita akan pergi kepada level 2. Level 1 dah selesai. Kita pergi kepada level 2. Okey, level 2. Bunyi macam apa? Doraemon tu, cikgu lupa dah. Okey. Level 2 dekat sini kita pakai formula semua. Jadi kamu jangan pelik pula kenapa dia jadi macam tu. Dia pakai formula. Formula dia kekal. Kalau kamu sampai form 5, macam ni lah formula dia. Formula dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan kamu akan dapat kurungan dia A tambah B, A tolak B. Cikgu kalau nak buat tolak dulu baru tambah, macam ni A tolak B ataupun A tambah B. Boleh ke terbalik? Boleh, tak jadi masalah. Berdua-dua betul. Kamu nak buat tolak dulu boleh, nak buat tambah dulu boleh. Jadi dekat sini cikgu pakai tambah dulu. Okey, syarat. Cikgu bagi tahu syarat.
Okey, sekarang kita pergi kepada 2.1. Masalah level 2 ni dia ada 3. 2.1, 2.2 dengan 2.3. 2.1 ni untuk syarat dia. Syarat untuk level 2.1 apa? Yang pertama, dekat sini dia mesti ada 2 sebutan. Mesti ada 2 sebutan. Maksudnya apa? Maksudnya A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ini sebutan yang pertama, ini sebutan yang kedua. Kalau dia ada 3 sebutan, tiba-tiba ada 3 sebutan, jangan pandang terus level 2 ni. Kamu pandang level lain. Kalau dia ada 4 sebutan, jangan pandang terus level 2 ni, kamu boleh syuh. Okey. Kalau ada 1 sebutan lagi lah, jangan pandang level 2. Okey, itu yang pertama. Bila kamu dah ada, ada 2 sebutan, terus fokus kepada level 2, tengok pula syarat yang seterusnya. Syarat yang seterusnya mesti dalam keadaan tolak. Kalau tambah tak boleh pakai. Mana yang tolak tu? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Dia mesti dalam keadaan tolak. Hubungan A dengan B mesti tolak. Kalau dia tambah, tak payah pandang level 2, terus pandang level lain. Pandang cara lain lah maksud cikgu. Cara ni, cara level 2, dia mesti ada 2 sebutan, dia mesti tolak. Itu sahaja. Itu sahaja. Okey. Jadi, dekat level 2, mesti bila kamu nampak, dia dah ada 2 sebutan dan di dalam keadaan tolak, terus fokus kepada level 2. Jelas ke semua untuk syarat? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada sesi contoh. Ikut tahu, jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Cikgu laju sikit hari ni. Okey, sesi contoh, cikgu akan tunjukkan satu soalan. X kuasa 2 tolak 16. Okey. Macam mana kamu nak bagi ada kurungan? Macam mana kamu nak bagi ada kurungan? Okey, kalau kamu tengok kepada formula ni, sini A ni dia ada kuasa 2. Dan B ni dia ada kuasa 2. Okey, kita tengok pula soalan kita ni. X ni dah ada kuasa 2. Tapi 16 ni tak ada kuasa 2. Jadi macam mana? Kamu kena jadikan 16 tu ada kuasa 2. Macam mana? Okey, tengok dekat depan. Ambil 16 ni. Kita pergi dekat sebelah lain. Kita buat punca kuasa 16. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator. Punca kuasa 16. Dapat berapa punca kuasa 16? 4. 4. Bagus. 4 ni kamu kena faham. 4 bila kuasa 2. Cuba tekan 4 kuasa 2 dapat berapa? 4 kuasa 2 dapat berapa? 16. Ya, 16. Jadi kamu jangan pelik pula. Apa maksud 4 kuasa 2 tu? Cikgu tunjuk. Maksud 4 kuasa 2 tu adalah 4 darab 4. Jadi 16 ni kita tukarkan dengan 4 kuasa 2. X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Cikgu nak pesan dekat kamu satu benda. Kita tak ubah nilai. Sebab 4 kuasa 2 dia still dapat 16. Kita hanya ubah bentuk. Kenapa kita nak ubah bentuk? Sebab kita nak pakai formula tu. Syarat untuk pakai formula ni, sebutan pertama mesti nampak dia punya kuasa 2. Sebutan yang kedua pun kena nampak dia punya kuasa 2. Okey. Jadi, bila kamu dah nampak dia punya kuasa 2, senanglah. Okey. Jadi, bila kamu dah nampak X dengan 4, kamu ambil X ni dengan 4. Tak payah nak ambil kuasa 2, tak payah nak ambil tolak. Ambil X dengan 4. X tambah 4, X tolak 4. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh lagi cikgu. Okey, bagus. Mantap. Okey, cikgu tunjuk contoh lain. Cikgu tunjuk contoh lain. Cikgu nak kamu betul-betul boleh dapat ni. Jadi dekat sini kita guna punca kuasa. Punca kuasa ni mana ni? Yang cikgu merahkan ni. Ni punca kuasa. Kita guna bantuan punca kuasa. Okey, ni contoh yang pertama. Kita pergi pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Y kuasa 2 tolak 25. Y ni kita dah nampak dah dia punya kuasa 2. Okey, Y tu dah kuasa 2, dah lepas dah. 25 ni kita nak nampak dia punya kuasa 2. Apa yang kita kena buat? Kita ambil punca kuasa, kita tekan 25. Okey, punca kuasa 25 dapat berapa semua punca kuasa 25? 5. Ya, 5.
5 ni maksudnya apa? Maksudnya bila kita buat 5 kuasa 2 dapat 25. 5 kuasa 2 tu apa? 5 kuasa 2 tu maksudnya 5 darab 5. Jadi dekat sini bila cikgu ubah dari 25 menjadi 5 kuasa 2, cikgu tak ubah nilai. Cikgu just ubah bentuk. Nampak? Sebab nilai dia dekat sini adalah sama. 5 kuasa 2 pun maksudnya tetap 25. Okey, jadi nak masukkan dalam nombor 2 ni apa? Okey, kita ambil Y, kita ambil 5, buka kurungan yang pertama, Y tambah 5, buka kurungan yang kedua, Y tolak 5. Ni cara dia. Cikgu, betul ke jawapan yang saya buat ni? Okey, cikgu ajarlah kamu macam mana kamu nak check jawapan kamu buat tu betul ke tak. Okey, tapi cikgu takut kamu confuse lah. Tak apalah. Okey, kita pergi kepada, tak apa, nanti cikgu ajar. Fokus yang ni dulu. Kalau kamu nak tahu jawapan kamu betul ke tak, kamu kembangkan balik jawapan ni. Kamu akan dapat balik X kuasa 2 tolak 16. Kalau kamu ada masa lah. Kamu kembangkan balik dua-dua kurungan ni. Kamu akan dapat balik Y kuasa 2 tolak 25. Itu cara kita nak dapat jawapan kita betul ke tak. Nak kembangkan macam mana? Kembangkan cikgu dah ajar minggu lepas. Okey semua, macam mana dua contoh yang cikgu ajar ni? Boleh faham? Boleh lagi. Boleh. Okey, bagus. Masih follow Okey, jadi daripada dua contoh ni, cikgu nak kamu semua cuba buat dua soalan. Okey, latihan masing-masing boleh tengok latihan dekat belah bawah. Okey, latihan dekat belah bawah, cikgu nak kamu buat Z kuasa 2 tolak 100. Ni latihan yang pertama. Lepas tu, latihan yang kedua, cikgu nak kamu buat R kuasa 2 tolak 256. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Okey, ni latihan buat yang tu. Okey, rujuklah contoh yang cikgu buat tu. Okey, bagus Sharifah. Good job. Okey, bagus Ammar RSG. Siapa tak faham boleh terus tanya Khalif masih boleh follow up ke Khalif? Boleh. Okey. Cikgu, kalau dia bagi soalan tu dia bagi nombor yang tak ada kuasa 2 sempurna macam mana? Itu dekat level 2.3. Itu cikgu akan ajar. Baguslah Azizul terus tanya. Itu 2.3. Cikgu pecahkan ke 3 level ni. Kalau dekat sekolah, tak ada pecah-pecah macam ni Cikgu pecahkan ni sebab cikgu tengok student tak faham yang ni. Jadi cikgu buat apa orang kata? Okey, cikgu ajar 2.1. Lepas tu cikgu tengok kamu dah boleh nampak flow dekat 2.1 ni, cikgu nak nampak dia punya flow. Lepas tu cikgu pergi 2.2. Lepas tu akhir sekali 2.3. Okey. Baguslah Azizul. Nanti cikgu ajar yang tu. Jadi senang je, tekan punca kuasa je. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit untuk selesaikan. Okey, bagus, pandai.
Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu ada check beberapa jawapan yang kamu hantar. Okey, ada yang salah tau. Yang salah terus salin pembetulan Okey, kena boleh naik level 2.1 ni. Kalau tak kamu sangkut kat 2.2. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada sesi menjawab soalan latihan. Okey semua, cikgu nak pergi kepada sesi menjawab soalan latihan. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, Boleh. kita akan pergi kepada soalan 1 dengan soalan 2. Okey, jadi kita fokus dulu kepada soalan 1. Ingat, formula ni tak akan berubah tau. Formula ni dia memang ada. Kamu tak percaya kalau ada abang-abang yang ambil AdMath, ambil matematik tambahan, ada formula ni. Tipulah kalau dia cakap tak ada. Cikgu ajar AdMath. Okey, jadi dekat sini formula dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B. A tolak B. Okey, jadi dekat sini soalan nombor 1, benda yang paling penting untuk formula ni kamu kena nampakkan dekat sini ada kuasa 2, dekat sini pun ada kuasa 2. Okey, jadi dekat Z ni kamu dah nampak kuasa 2. Jadi Z ni tak ada masalah. Kamu boleh terus tulis balik Z kuasa 2. Tolak. 100 ni kamu tak nampak dia punya kuasa 2. Jadi nak buat apa? Minta tolong punca kuasa. Tekan kalkulator, kita tekan punca kuasa 100. Dekat sini, kamu tekan punca kuasa 100, dapat berapa semua punca kuasa 100? 10. Pandai. Jadi kita tulis 10 kuasa 2. Jangan pula kamu pergi tulis 10 je. Kalau kamu tulis, ada yang silap kan, dia tulis 10. Kalau kamu tulis 10 je, maksudnya kamu dah ubah nilai. 100 dengan 10 tak sama. Tapi 10 kuasa 2 kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 100. Itu maksudnya kita tak ubah nilai, kita ubah bentuk je. Okey, habis. Okey, jadi dekat sini kita dah selesai, kita dah ada Z, kita ada 10, kita buka kurungan, Z tambah 10, Z tolak 10. Ini jawapan untuk soalan nombor 1. Jelas ke semua soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 2. R kuasa 2 tolak 256. Kita tekan kalkulator punca kuasa 256. Cuba tekan 256. Punca kuasa 256 dapat berapa? 16. 16. Pandai. Jadi, jangan tulis 16. Tulis 16 kuasa 2. Sebab 16 kita dah ubah nilai. 16 kuasa 2 kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat balik 256. Jadi dekat sini dah selesai dah. Kamu boleh ambil R dengan 16. Buka kurungan R tambah 16. Buka kurungan lagi 1. R tolak 16. Inilah jawapan soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Inilah dia. Level 2.1. Okey, jadi good job. Siapa yang salah, salin pembetulan. Siapa yang salah, salin pembetulan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita ada lagi sejam lebih kurang. Cikgu kena cepat. Takut tak sempat. Okey, cikgu akan teruskan kepada level 2.2. Boleh ke cikgu nak terus kepada level 2.2? Boleh. Okey, baik. Level 2.2,
Bila cikgu cakap level 2, dia masih lagi pakai formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2 dalam kurungan A tambah B. Fokus tau, fokus. A tolak B. Sekarang ni, syarat untuk level 2.2 ada nombor sebelah huruf. Ni dia. Syarat untuk level 2.2 ada nombor sebelah huruf. Sebelah huruf. Jadi, macam mana? Tengok kat depan. Bila kita tekan 4x kuasa 2 tolak. Tolak 49. Jadi, 4x kuasa 2 tolak 49. Apa kamu nak buat? Tadi, kita tak ada nombor 4 ni. Tadi, kita just terus Z, kita terus R. Contoh, kita terus X, kita terus Y. Sekarang, untuk level 2.2, kita naik satu anak tangga. Sini ada nombor 4. Ada nombor sebelah huruf. Jadi, nak buat macam mana? Nombor tu pun kamu kena punca kuasa. Sebagai contoh 4 ni kamu kena tekan punca kuasa 4. Cuba masing-masing tekan punca kuasa 4. Dapat berapa? 2. 2. Jadi kamu kena ubah. Kamu kena ubah juga 4 ni menjadi 2 kuasa 2 X kuasa 2 tolak 49 ni dah sah-sah kamu kena buat macam tadi. 49 punca kuasa 49. Tekan punca kuasa 49 dapat berapa? 7. Iya, pandai. Kita akan dapat 7 kuasa 2. Okey. Itu dia punya step. Jelaskan semua step yang pertama cikgu tunjuk ni. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh. Okey. 2 kuasa 2, X kuasa 2 tu nak buat macam mana? 2 kuasa 2, X kuasa 2. Kamu kena faham satu benda. Bila cikgu buat 4X kuasa 2, X ni je yang ada kuasa 2. Jadi nombor ni kena ada kuasa 2 juga. Lepas cikgu dah buat dia kuasa 2, cikgu dah nampakkan nombor tu punya kuasa 2, cikgu boleh gabungkan 2X dalam kurungan kuasa 2. Kita gabungkan dia punya kuasa 2. Tolak 7 kuasa 2. Tu cara dia. Jelas ke step yang seterusnya? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita nak buat apa ni? Ambil 2X dengan 7. Buka kurungan 2X tambah 7. Tutup kurungan, buka kurungan 2X tolak 7. Ini jawapan dia. Kamu percaya cakap cikgu? Cikgu, saya tak yakinlah jawapan saya betul ke tak. Cuba kamu kembangkan balik kurungan ni. Kamu akan dapat balik 4X kuasa 2 tolak 49. Okey, ni level 2.2. Level 2.2, dia dah mula ada nombor sebelah huruf. Okey, ni contoh yang pertama. Cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Cikgu nak bagi kamu nampak. Cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Jadi kita fokus kepada contoh yang kedua. Cikgu buat dekat sini 9Y kuasa 2 tolak 36. Okey, 9Y kuasa 2. Jadi jangan risau. Yang baru ada kuasa 2 dekat sini, macam cikgu terang tadi, baru ada Y kuasa 2 ni. Sini tak ada kuasa 2, sini tak ada kuasa 2. Jadi nak pakai formula ni, semua benda kena ada kuasa 2. Jadi tak ada masalah, tak jadi isu pun. Sebab tu cikgu nak semua orang ada kalkulator malam ni. 9 tekan punca kuasa 9. Punca kuasa 9 dapat berapa semua? 3. 3. Jadi 3 ni maksudnya apa? 3 kuasa 2, Y kuasa 2. Tolak. Okey, fokus kepada 36. Punca kuasa 36 dapat berapa semua? 6. Okey, 6. Maksudnya dekat sini kita dapat 6 kuasa 2. Jadi, untuk huruf dengan nombor ni kita gabungkan, buka kurungan 3Y kuasa 2 ni kita sekalikan. Tolak 6 kuasa 2. Jadi, dekat sini kita dah ada 3Y dengan 6. Buka kurungan 3Y tambah 6. Buka kurungan 3Y tolak 6. Ini kita punya jawapan. Kita naik anak tangga. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Boleh lagi. Okey, okey. Jadi, daripada soalan yang cikgu tunjuk ni, kejap ada tak soalan ni? Cikgu pergi kepada modul
Alamak, pukul 10 dah ni. Cepat man, cepat man. Okay, kejap. 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 1, 6. 2G kuasa 2. Okey. Apalah, cikgu buatlah soalan. Okey, soalan yang pertama adalah kita pergi kepada sesi latihan. Latihan yang pertama adalah kita akan buat 16 R kuasa 2 tolak 121. Okey, cuba selesaikan latihan pertama. Latihan yang kedua, cikgu buat semua dah ada. Okey, 64 R Y kuasa 2 tolak 36. Tak apalah, cikgu buat tolak 36. Okey. Cuba selesaikan latihan 1 dengan latihan 2. Hantar kat cikgu Cikgu bagi masa. Okey, dah siap bagi tahu cikgu. Hantar kat cikgu. Azizul, macam mana Azizul? Boleh follow lagi ke ni? Atira boleh jawab tak tu? Latihan 1 dengan 2. Tengah buat. Tengah buat. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, Ahmad Solehin. Boleh buat tak tu Ahmad Solehin? Boleh.
Okey, good job. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Semua wake up, wake up, wake up. Okey, jadi cikgu nak mula buat latihan 1 dengan latihan 2, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi latihan 1 dengan latihan 2 kamu kena ingatlah. Cikgu mula buat kat depan. Siapa yang salah salin pembetulan terus. 2.2. Bila level 2.2 ni, sebelah huruf ada nombor. Sebelah huruf ada nombor. Jadi, dia masih level 2. Dia masih level 2. Sebab dia ada 2 sebutan dan kita boleh adakan kuasa 2. Jadi, A kuasa 2, formula dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B. A tolak B. Okey, kita akan cuba untuk selesaikan soalan nombor 1. Tak susah, kita pakai punca kuasa. Kita tekan punca kuasa 16, kita akan dapat 4. Jadi kita akan dapat 4 kuasa 2. Tolak 121, kita tekan pula punca kuasa 121, kita dapat 11. Maksudnya kita dapat 11 kuasa 2. Okey, step pertama boleh faham? Okey ke step pertama ni, boleh faham ke? Okey, bagus. Step yang seterusnya kita boleh gabungkan 4R dalam kurungan kuasa 2 tolak 11 kuasa 2. Jadi dekat sini kita akan dapat 4R tambah 11. 4R tolak 11. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham untuk soalan nombor 1? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, soalan nombor 2. Jadi dekat sini tak susah kita buat punca kuasa 64. Punca kuasa 64, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 8. Maksudnya kita ubah dia punya bentuk 8 kuasa 2, Y kuasa 2. Tolak 36, tekan kalkulator, punca kuasa 36, kamu akan dapat 6 kuasa 2. Jadi dekat sini, kita boleh gabungkan 8Y menjadi kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Kurungan pertama 8Y tambah 6. Kurungan kedua 8Y tolak 6. Ini jawapan soalan nombor 2. Jelas ke semua nombor 1 dengan soalan nombor 2? Jelas. Okey, susah ke senang 2.2? Enak. Cikgu nak tanya, susah ke senang? Masih boleh follow lagi ke? Senang. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu teruskan. Cikgu teruskan dengan level 2.3. Level 2.3 ni macam Azizul bagi tahu tadi. Soalan tu. Okey. Contoh, kita bagi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Okey. Jadi, level 2.3, dia macam 2.2. Kita nampak dia ada nombor sebelah huruf. Tapi, dia jadi satu masalah. Bila kita tekan punca kuasa 2. Cuba masing-masing tekan punca kuasa 2. Dapat berapa punca kuasa 2? Dapat berapa? 1.4, 1.142, 1.3. 1.4. Panjang. Maksudnya kamu dah mula dapat dia dalam keadaan perpuluhan yang panjang. Okey. Kemudian kita tekan pula punca kuasa 50. Okey, cuba kamu tekan punca kuasa 50. Dapat berapa punca kuasa 50? 7.07, 106, Okey, 78, 12. Okey, maksudnya dekat sini kita dah dapat perpuluhan panjang. Maksudnya dekat sini kita dah tak boleh minta tolong punca kuasa. Kita dah tak boleh pakai punca kuasa.
kita tak boleh nak tolong dah. Kita tak boleh nak adakan dah dia punya punca kuasa. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Itulah dia. Sebelum cikgu teruskan, cikgu tunjuk dah. Syarat untuk level 2.3 adalah tidak boleh guna punca kuasa. Sebab kalau kamu guna punca, kamu akan dapat titik perpuluhan yang panjang. Semua faham ke syarat 2.3 ni? Boleh faham lagi? Boleh follow? Boleh. Okey, baik. Ikut. Disebab dia lain-lain. Okey, jadi dekat sini cikgu akan pergi kepada contoh. Contoh yang pertama, 2G kuasa 2 tolak 50. Macam mana nak buat? Kita guna level 1. Kita guna level 1 tadi. Sebab tu cikgu cakap. Level 1 tak tahu, terus bagi tahu cikgu. Sebab kita akan guna level 1 dekat sini. Okey, level 1 apa kita nak guna kat sini? Kita tengok nombor 2 dengan kita tengok nombor 50. 2 dengan 50, rasa-rasa dia dalam sifir berapa? Cikgu nak tanya kamu. 2 dengan 50 dalam sifir berapa? Pandai. Jadi 2 kena bahagi 2, 50 pun kena bahagi 2. Jadi kita keluarkan 2. 2 bahagi 2, hilang. Dia dapat 1. Kita tulis G kuasa 2. Tolak 50 bahagi 2, kita dapat 25. Ini step yang pertama. Step yang seterusnya. Tengok fokus kepada yang dalam kurungan. Ni ada G kuasa 2. Sini 25. Tapi kamu kena faham. Kita buat macam tadi. Punca kuasa 25, kita dapat 5. Maksudnya, dekat sini kita ubah. Dalam kurungan G kuasa 2 tolak. Dekat sini kita gantikan dengan 5 kuasa 2. Kemudian kita buat apa? Ambil G dengan 5, kita buka kurungan. 2 ni kena tulis. Yang ni, G tambah 5. Tutup kurungan, G tolak 5. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham sesi contoh ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita akan proceed kepada kita punya latihan. Latihan ni susah sikit. Kejap semua. Cikgu cari latihan. Okey. Daripada penerangan cikgu yang tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat 2 soalan. Soalan C dengan soalan D. Cikgu bagi masa 4 minit. Soalan C dengan soalan D. Kita dah nak habis masa dah sebenarnya ni. Okey, soalan C dan soalan D boleh selesaikan. Rujuk contoh yang cikgu terang tu. Kalau salah, terus salin pembetulan. Okay, good job. Zulaika, boleh follow up lagi ke ni? Boleh. Okey. Jangan ngantuk. Lepas ni lagi susah. Tak adalah susah. Mencabar. Okey, bagus. Cikgu cek. Tak ada masalah. Boleh je buat. Cikgu, Ya. boleh tak cikgu terangkan lagi sekali? Saya tak berapa faham. Yang mana? Yang Syarat. Ke contoh. Yang syarat tu. Syarat. Kan Azizul kan tanya tadi kan. Kalau kita tekan punca kuasa tak dapat nombor bulat kan. Tadi kan. Inilah syarat dia. Bila Azizul tekan punca kuasa 2, Azizul tak dapat nombor bulat. Sama juga dengan 50 ni. Azizul tekan punca kuasa 50, Azizul tak dapat nombor bulat. Tak dapat integer. Jadi tu syarat dia. Jelas bahagian syarat. Boleh faham? Boleh.
Jadi disebabkan 2 dengan 50 ni, kita tak ada punca kuasa 2 yang boleh pakai. Jadi kita guna yang level 1. Level 1 ingat, level 1 kita guna apa? Level 1 dekat sini, kita cari sifir sama. Kita keluarkan huruf, kita cari sifir sama. Jadi dekat sini cikgu nampak 2 sama. Dia dalam sifar yang sama. Apa sifar yang sama dia? Sifar sama dia 2. Cikgu keluarkan 2. Okey, sampai sini jelas Zizul. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi 25 ni macam biasa step yang tadi. Jelas? Ke ada confuse lagi? Okey, dah faham. Okey, baik. Okey, 2 minit lagi. 2 minit lagi C dan D. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, good job. Cikgu minta maaf sebab cikgu tak boleh nak tunggu. Okey. Jadi semua orang boleh cikgu nak mula buat soalan C dengan soalan D? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi, kita tengok kepada soalan C dengan soalan D. Soalan C dengan soalan D ni, kalau kamu tekan kalkulator, kamu tak akan dapat nombor bulat. Punca kuasa 3, kamu tak akan dapat nombor bulat. Punca kuasa 147, takkan. Jadi dekat sini, di sinilah level 2.3 ambil alih. Dekat mana kamu kena faktorkan. Kamu kena keluarkan dia punya nombor. Jadi dekat sini 3 dengan 147. Cikgu buat bahagi 3. Sini pun bahagi 3. Bila cikgu dah buat bahagi 3, cikgu keluarkan 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Cikgu tak tulis 1. Cikgu tulis Y kuasa 2. Tolak 147 bahagi dengan 3. Kita dapat 49. Nampak? Ni step dia. Ini disebabkan ramai. Kalau cikgu tak ajar ni, bila kamu tekan punca kuasa dapat perpuluhan, kalau cikgu tak ajar, kamu akan clueless. Kamu jadi tak tahu nak buat. Jadi salin elok-elok apa yang cikgu tunjuk. Okey. Jadi Y kuasa 2 tolak 49. 49 apa lagi? Kita buatlah punca kuasa 49. Punca kuasa 49, kita tekan kalkulator, kita dapat 7. Jadi dekat sini kita akan dapat 3 dalam kurungan Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan. Kita ambil Y, kita ambil 7. Y tambah 7. Y tolak 7. Ni. Okey, untuk kembangan kamu jangan risau, kamu kembangkan ni saja kamu akan dapat balik jawapan ni. Okey, jelas ke semua untuk soalan C? Alright tak alright? Alright. Alright. Okey, good job. Okey, kita pergi kepada soalan D. 5 mana dia punca kuasa 5? 5 tak ada. 5 tak ada. Jadi dekat sini, cikgu buat sifir 5. 5 ni bahagi 5. Sini pun bahagi 5. Jadi, dekat sini cikgu keluarkan 5. 5 bahagi 5, kita dapat 1. 1 tu cikgu tak salin. Cikgu tulis K kuasa 2. Tolak 80 bahagi dengan 5. Kita dapat 16. Jadi, kita fokus kepada 16. 16 kita buat punca kuasa 16 kita dapat 4. Maksudnya dekat sini kita dapat 5. K kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Jadi 5 ambil K dengan 4.
K tambah 4. Dan K tolak 4. Inilah kita punya jawapan untuk soalan D. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, masih boleh follow lagi ke? Masih lagi boleh follow lagi? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi habis dah. Habis dah untuk level 2. Jadi ada 3 level. Level 2 ni, yang pertama dia tak jadi masalah. Yang pertama ni cikgu nak kenal kat kamu dia punya flow. Sebab bila dah nampak kuasa 2, kita boleh terus buka kurungan. Ni level 2.1. Level 2.2 dia jadi masalah bila sebelah huruf ada nombor. Jadi kamu kena faham yang nombor ni dia tak ada kuasa 2 lagi. Jadi kita kena adakan dia punya kuasa 2. Barulah kita boleh masukkan dalam formula tu. Okey, ni 2.2. Okey, 2.3 pula masalah dia yang seterusnya, nombor-nombor ni bila kita tekan kalkulator, kita tak dapat nombor bulat. Jadi bila tak dapat nombor bulat, kita buatlah macam yang cikgu tunjuk ni. Okey, selesai level 2. Selesai ada 3 benda ni, kita dah berjaya selesaikan. Okey semua, cikgu nak pergi kepada level 3. Boleh? Level 3. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Level 3 ni level yang rumit. Antara Cikgu. empat level, ya Zizul. Tadi nak cakap cikgu tu tekan tu. Okey. Antara empat level, level 3 level yang paling rumit. Kalau kamu pergi sekolah, kalau kamu dapat buat level 3 ni dengan betul, percayalah cikgu kat sekolah akan tabik spring. Sebab apa? Sebab level 3 ni pelajaran di form 4. Cikgu tak tahu kenapa kamu belajar. Tapi kita belajar je lah. Dia punya pelajaran di form 4. Form 4 ke, form 5 ke. Tapi kalau kita faham step. Walaupun yang kita belajar tu subjek universiti. Tapi kalau kita faham step, kita boleh buat. Sebab ramai form 4 tak dapat nak buat sebab dia tak faham step. Jadi, kita akan pergi kepada level 3. Dah ready ke belum level 3 ni? Nak dengar suara sikit. Dah ready dah? Dah. Okey. Level 3, sebelum cikgu buat level 3 ni bila? Bila kamu kena buat bentuk lazim. Okey, bila kamu kena buat bentuk lazim. Bentuk lazim ni bukan macam tambah tolak masa darjah 6 tu. Tak. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu syarat level 3. Syarat level 3 adalah X kuasa 2 tambah 3X tambah 10. Syarat level 3, cikgu tunjuk syarat supaya kamu boleh bezakan. Syarat level 3 yang pertama, dia mesti ada 3 sebutan. Mana 3 sebutan dekat sini? Okey, ini adalah 3 sebutan. Ini sebutan pertama, ini sebutan kedua, ini sebutan ketiga. Kalau dia tak ada 3 sebutan, terus tak payah nak pandang level 3. Dia memang kena ada 3 sebutan. Okey. Kemudian, syarat yang seterusnya untuk level 3, salah satu huruf ada kuasa 2. Kalau kamu tak nampak kuasa 2, jangan pandang level 3, buang masa. Jadi mana kuasa 2 dia? Ni kuasa 2. Cukup 2 syarat ni, kamu boleh terus pakai level 3. Okey. Jadi level 3 ni adalah banyaklah step dia. Tapi kita cubalah. Okey. Jadi, ni syarat dia yang penting ni. Sebab kalau kamu tak tahu syarat, kamu tak boleh nak buat. Kena tahu syarat dulu. Ada orang dia tahu nak buat tapi dia tak tahu bila dia nak buat tu. Itu masalahnya. Dia dah cikgu saya dah belajar dah benda ni. Tapi saya tak tahu nak guna kat mana. Itulah maksudnya dia tak faham bila nak kena guna. Jadi nak kena guna level 3 ni bila dia dah tepati 2 syarat ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, level ketiga yang cikgu nak ajar semua, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Okey, cikgu akan terangkan step dia. Ini soalan kita. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9.
Okey, mula-mula kita tengok. Okey, dia dah ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Okey, dah ada 3 sebutan. Salah satu huruf ada kuasa 2. Okey, kamu boleh terus pakai level 3. Okey, jadi level 3 ada 4 step. Level 3 paling banyak step. Level 3, step yang pertama, cikgu bahagikan step ni supaya kamu nampak. Tentukan nilai A, B, C. Jadi, nak cari A ni apa? A ni adalah nilai yang sebelah yang ada X kuasa 2. Daripada soalan ni, cikgu akan pergi. Cara nak tentukan dia adalah untuk A, dia mesti ada X kuasa 2. Untuk B, dia mesti ada huruf X. Okay, dekat sini kita ada 6X. Tapi jangan lupa 6 ni negatif. Jadi kita ambil negatif 6X. Dan untuk C, dia mesti tiada huruf. Jadi ni dia step yang pertama. Kita tentukan nilai A, B, C. Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu nak bagi kamu lagi faham. Untuk A, cara nak tentukan dia mesti ada kuasa 2. X kuasa 2. Ini adalah A. Ada kuasa 2. Okey, untuk B. B negatif 6X. Dia tak ada kuasa 2. Tapi dia mesti ada huruf. Dan untuk C, dekat sini kita nampak 9. Okey, 9. Jadi, untuk C dia mesti tiada huruf. Okey, jelas ke semua sampai sini? Boleh faham step yang pertama? Boleh. Okey, Boleh. baik. Step yang kedua. Step yang kedua. Masukkan dalam bentuk lazim. Masukkan dalam bentuk lazim. Bentuk lazim dia macam ni. Ni. Bentuk lazim dia macam ni. Okey, cara dia, ini bahagian A. Ini kamu kena hafal lah. Ini bahagian A, ini bahagian C, ini bahagian B. Jadi A tu nak apa? A tu X kuasa 2. Tulis X kuasa 2. C ni apa? C ni 9. Tulis 9. B ni apa? B ni negatif 6X. Kita tulis. Okey, ni step yang kedua. Ni bentuk lazim dia macam ni. Bentuk lazim dia macam ni. Okey. Jelas ke semua step yang kedua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh follow lagi. Azizul, boleh follow lagi ke ni Azizul? Tengah cuba je. Okey. Bagi tahu kat mana yang confuse. Azizul, bagi tahu kat mana yang confuse. Belum lagi. Belum lagi. Okey, baik. Okey. Step yang ketiga, kita nak isi nombor dalam bentuk lazim ni. Step ketiga. Isi nilai. Nak isi nilai, kamu kena faham beberapa perkara, iaitu cara bentuk lazim ni berfungsi. Cara bentuk lazim ni berfungsi. Bentuk lazim ni cara dia berfungsi dekat bahagian A dengan C adalah darab. Dekat bahagian B adalah tambah. Jangan tanya cikgu kenapa. Dia memang macam tu. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada penjelasan apa yang kena darab, apa yang kena tambah. Cara dia, darab ni maksudnya kamu kena fikir. X, A kamu X kuasa 2, kamu kena fikir. Apa darab, apa dapat X kuasa 2. Jadi, apa darab, apa dapat X kuasa 2. Jadi, dah sah lah. X darab dengan X, kita dapat X kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi yang buat pening dia adalah dah mula masuk kepada apa? Sebab 9. Apa darab apa dapat 9? 9. 1 darab 9 dapat 9. 3 darab 3 dapat 9. Nak pakai mana? Nak pakai mana? Kamu kena tengok rujuk negatif 6 ni. Kena rujuk negatif 6. Dia kena rujuk sebelah ni. Ni negatif 6. Jadi, cara dia adalah 1 darab 9. Kamu ambil 1, ambil 9. 1 tambah 9 dapat berapa? 1 tambah 9.
1 tambah 9 dapat berapa? Okey. 10. Kita dapat 10. Kita dapat 10. Jadi, kita tulis 10. Jadi, ini 10. Dia nak negatif 6. 3 darab 3. Ambil 3 ni, ambil 3. 3 tambah 3. 3 tambah 3 dapat berapa? 6. 6. Jadi, dia dapat 6. Oh, 6 betul dah. Tapi masalah je negatif. Ni positif. Tak boleh pakai 3 darab 3. Jadi, ada satu lagi cara nak dapatkan 9. Negatif 3 darab negatif 3. Dia dapat 9 juga. Kenapa? Sebab kita ambil negatif 3 tambah negatif 3. Cuba kamu tekan negatif 3 tambah negatif 3 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Apa? 9. Salah. Negatif 6. 3 tambah negatif 3. Kamu akan dapat Negatif 6. negatif 6. Jadi, bila kamu dapat negatif 6, dekat sini dah negatif 6, maksudnya kamu pakai yang ini. Kamu pakai yang ni. Tu cara nak tentukan. Jadi, apa darab apa dapat 9? Kita pakai negatif 3 darab negatif 3. Okey, jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Sikit. Okey, Okey, baik. Okey, untuk B. Macam mana nak selesaikan? Untuk B, apa benda yang tambah ni? Okey, cara dia adalah kamu kena darab silang. X darab dengan negatif 3. Kita akan dapat negatif 3X. X darab pula dengan negatif 3. Kita akan dapat negatif 3X. Jadi, ini bahagian tambah. Negatif 3X tambah negatif 3X. Negatif 3X tambah negatif 3X. Cuba masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? Negatif 6X. Ya, kita dapat negatif 6X. Bila kita tekan, kita dapat macam yang dia tunjuk dekat belah bawah. Itulah pengisian. Kita isi nilai yang betul. Jelas ke semua untuk level 3? Boleh faham? Boleh. Boleh sikit je. Boleh. Wow, boleh Okey, bagus. Kalau kamu boleh terus faham, kamu sebenarnya di kalangan yang power tau. Sebab selalunya majoriti lah. Majoriti, kita cakap majoriti IQ IQ ataupun kefahaman. Bila cikgu terang ni, majoriti 2 ke 3. Tapi kalau kamu dah boleh faham sekali je, kamu special. Okey. Jadi dekat sini. Apa yang kita boleh nampak? Mana jawapan dia? X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Apa dia punya kurungan? Kurungan dia step yang keempat. Ini jawapan dia. Ambil kurungan dia. Jadi, X tolak 3 kurungan yang pertama. X tolak 3 kurungan yang kedua. Ini cara kita faktorkan dia. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu soal kamu. Cikgu nak tanya kamu. Nak lagi satu contoh ke boleh proceed latihan terus? Lagi Nak contoh. lagi satu. Lagi satu Okey, contoh. lagi satu contoh. Okey, screenshot ni. Dah habis salin belum soalan ni? Dah habis salin ke? Dah. Okey. Dah. Okey, baik. Kalau dah habis salin, kita akan pergi kepada lagi satu contoh. Kita akan pergi kepada lagi satu contoh. Okey, kita akan pergi kepada lagi satu contoh. Okey, cikgu akan pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya. Tengok betul-betul tau penerangan daripada cikgu. Okey, kita tengok dekat sini. Dia dah ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Lepas tu kita ada kuasa 2. Jadi terus pakai level 3. Okey, disebabkan cikgu dah terang step-step tu, cikgu terus gabungkan. Okey, step yang pertama, kita terus ambil bentuk lazim. Kita terus buat bentuk lazim. Ni cikgu terus buat bentuk lazim. Okey, ini bahagian A. Ini bahagian C. Ini bahagian B.
Untuk A kita mesti ada M, ada kuasa 2. Jadi cikgu letak M kuasa 2. Untuk C kita mesti tak ada kuasa 2. Jadi kita letak negatif 8. Untuk B, kita letak negatif 2M. Sampai sini jelas? Boleh faham semua? Boleh. Okey, baik. Sini adalah bahagian darab. Sini adalah bahagian tambah. M darab apa dapat M kuasa 2? Jadi kita buat M darab M. M darab M, kita dapat M kuasa 2. Okey, negatif 8. Jadi, cikgu highlight dekat sini, apa yang darab dengan apa dapat negatif 8? Banyak. Banyak. Sebagai contoh, 1 darab negatif 8, still kita dapat negatif 8. Negatif 8 darab dengan 1, still dapat negatif 8. 2 darab negatif 4, still dapat negatif 8. Negatif 4 darab 2, cikgu still dapat negatif 8. Cikgu senaraikan semua biar kamu nampak. Banyak apa darab apa dapat negatif 8. Tapi, nak pakai yang mana, kamu kena tengok nilai ni. Negatif 2. Jadi, dekat sini cikgu terus tunjuk. Kamu cara dia adalah kita tambahkan. Dekat sini, negatif 4. Ambil nombor negatif 4 tambah 2. Negatif 4 tambah 2 dapat berapa semua? Negatif 4 tambah 2. Negatif 2. Negatif 2. Iya, negatif 2. Jadi, bila kamu dapat negatif 2 macam ni, jadi kamu pakai yang ini. Itu cara dia. Cikgu terus tunjuk. Tak payah nak try and error. Jangan try and error, lambat. Kalau kamu pergi try and error, kamu akan dapat salah nanti. Jadi itu cara dia. Ambil nombor dia, tambahkan. Tak payah try and error. Tambahkan, pastikan kamu dapat macam dekat sini. Okey, jelas ke? Boleh faham sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita dapat negatif 4 dengan 2. Negatif 4 darab 2 dapat negatif 8. Jadi M darab negatif 4, kita dapat negatif 4M. M darab 2, kita dapat 2M. Jadi dekat sini bahagian tambah. Negatif 4M tambah 2M. Dapat berapa semua? Negatif 2M. Ya, negatif 2M. Jadi, untuk jawapan dia, kita ambil kurungan. Kurungan pertama, kurungan kedua. Jadi, dekat kurungan pertama, M tolak 4. Dekat kurungan kedua, M. Ni nak letak apa? 2 ni positif. Jadi, M tambah 2. Inilah jawapan dia. Jelas ke? Jelas. Dah faham? Dah faham Dah faham ke Ahmad RSG? Dah faham? Okey, bagus. Ahmad Solehin macam mana Ahmad Solehin? Faham. Okey. Kita cuba buat latihan, boleh ke? Kita cuba buat latihan? Boleh. Okey, baik. Kita cuba buat satu latihan. Kita pergi kepada soalan A. Kejap Cikgu nak bagi senang sikit. Tak apalah, kamu buat je lah. Okey. Daripada soalan contoh yang cikgu terang, cuba buat yang cikgu petakkan tu. Cikgu bagi 5 minit. Sebab benda ni banyak step, cikgu bagi masa 5 minit. Cikgu, Ya? tanya yang negatif 8 tu, yang satu darab negatif 8 sama dengan negatif 8 tu apa maksud dia? Yang mana? Yang cikgu darabkan yang saya sekarang Oh, yang ini cikgu ini. darabkan Semua dapat negatif 8 ni. ya. Okey, negatif 8 ni C dia. Negatif 8 ni C dia. Jadi, dekat sini cikgu nak kena bubuh dua nilai. Apa darab apa dapat negatif 8. Jadi, dekat sini cikgu senaraikan nombor apa darab dengan nombor apa dapat negatif 8. Ni cikgu senaraikan. Dia ada 4 pilihan. Jelas kat situ.
Oh, Sampai situ boleh faham, Wan Malaysia? Sampai situ boleh faham? faham. Okey. Jadi nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Ni macam ni cikgu buat. Ambil negatif 4 tambah dengan 2. Nombor pertama tambah dengan nombor 2. Kalau dapat negatif 2. Dapat tak macam ni? Okey. Jelas? Jelas. Okey. Cuba selesaikan yang soalan yang seterusnya. 4 minit lagi. Okey. 3. Wow, bagusnya. Okey, kejap cikgu tengok Ya, betul Sharifah macam tu. Ya, betul Dino, Ashraf Irfan. Bagus. Ya, betul. Bagus. Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi, cikgu minta izin untuk buat Cikgu boleh ke cikgu nak buat ni kat depan? Boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu terangkan slow-slow. Okey, level 4 jangan risaulah. Level 4 senang je.
Tapi level 3 ni kena fokus sikit. Okey, yang pertama, cara nak tahu bila dia kena buat level 3, dia kena ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Okey, lepas dia dah ada 3 sebutan, dia ada kuasa 2. Okey, cukup 2 syarat tu kamu pakai level 3. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, good job. Okey, kemudian buat bentuk lazim. Okey, ni bentuk lazim dia. Ni adalah bentuk lazim dia. Okey. Jadi kena faham betul-betul susunan. Ini A, ini C, bukan B. Kita tak kira A, B, C sekarang ni. Kita buat A, C, B. A tu apa? A tu yang ada kuasa 2. Jadi kita letak X kuasa 2. Yang C tu apa? Yang C tu ada 14. Jadi kita letak 14 dekat sini. Yang B ni apa? 9X. Kita letak 9X dekat sini. Okey, habis. Kemudian, ini adalah bahagian darab. Jadi, kamu kena fikir, apa darab? Apa dapat X kuasa 2? Jadi, X darab dengan X, kita dapat X kuasa 2. Jadi, dekat situ tak ada masalah. Okey, sampai A dulu. Sampai A, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. baik. Okey, soalan C. Silap. Dekat C ni, yang kamu kena fikir sikit. Contohlah, 14. Apa darab apa dapat 14? Ada banyak. 1 darab 14 dapat 14 juga. 2 darab 7 dapat 14 juga. Ada 2 je, sorry. Jadi nak pakai yang mana? Cara dia adalah, kamu kena tengok rujuk ni. Rujuk nombor 9 ni. Jadi cara dia. Okey, kalau yang ni 1 tambah 14. 1 tambah 14, kita akan dapat 15. Dia tak dapat 9. Jadi jangan pakai. Jangan pakai. Okey, kita rujuk pula ni. Ni 2, ini 7. 2 tambah 7, kita dapat 4. Silap. 2 tambah 7, kita dapat 9. Jadi ni 9. Jadi dekat situ kita pakailah 2 darab 7. Jadi dekat sini kita tulis 2 darab 7. Kalau kamu tulis 7 dekat atas 2 kat bawah pun tak jadi masalah. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Lepas tu kita buat darab silang. X darab 2. Kita dapat 2X. X darab 7. Kita dapat 7X. Ini bahagian tambah. Jadi 2X tambah 7X. 2 tambah 7 kita dapat 9X. Jadi betul lah apa yang kita isi tu. Okey semua? Boleh faham? Boleh follow lagi ke? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Mana jawapan dia? Ini kurungan yang pertama, ini kurungan yang kedua. Jadi kita isi X. Kurungan pertama X ni 2. 2 ni positif. X tambah 2. Kurungan yang kedua X. 7. 7 ni positif. X tambah 7. Inilah kita punya jawapan. Okey cikgu, saya risaulah cikgu dengan jawapan saya. Saya takut salah. Tak apa. Tengok cikgu buka kurungan. X tambah 2. Lepas tu X tambah 7. Okey, X darab X kita dapat X kuasa 2. X darab 7 kita dapat 7X. Okey, terusnya 2 darab X kita dapat 2X. 2 darab 7 kita dapat 14. Jadi X kuasa 2. 7 tambah 2 kita dapat 9X tambah 14. Kamu cek. Sama je macam cikgu buat. Sama je. Sebab tu cikgu bagi tahu. Kalau yang ini dekat bawah nama dia kembangan. Kalau yang ni yang kita baru buat nama dia pemfaktoran. Jelas ke semua yang cikgu terang dekat depan? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, sempat salin tak tu? Wan Alisha, jelas ke Wan Alisha? Jelas. Okey. Last. Cikgu ada 10 minit lagi ya. Cikgu minta izin nak teruskan. Takut tak sempat. Okey. Jadi, level 1 cikgu dah ajar. Level 2 cikgu dah ajar. Level 3 pun cikgu dah ajar. Last kali level 4. Level 4. Okey. Level 4. Cikgu terus buka modul lah. Takut tak sempat.
Okey, level 4 dekat sini, level 4 dekat sini dia mesti ada ni level 4. Level 4 dekat sini dia mesti ada 4 sebutan. Dia mesti ada 4 sebutan. Maksud cikgu apa? Okey, dekat sini ini sebutan pertama, ni sebutan kedua, ni sebutan ketiga, ini sebutan keempat. Okey. Tapi cara dia macam mana? Cara dia adalah macam level 1. Macam level 1. Okey. Ini syarat tau. Sorry. Ini syarat. Cikgu tunjuk ni syarat. Cikgu nak tulis kat mana? Kita bawa keluar dah. Okey, ini syarat dia mesti ada 4 sebutan. Kalau dia tak cukup 4 sebutan, kamu tak boleh pakai level 4. Level 4 dia mesti ada 4 sebutan. Okey, cara nak selesaikan dia macam mana? Cara nak selesaikan dia macam level 1. Step pertama macam level 1. Contoh kat sini cikgu tulis XY tambah XZ tambah YS tambah ZS. Okey, dekat sini kamu kena fikir ya. Kamu tahu kan nak selesaikan tu macam level 1. Kamu kena fikir satu benda kat mana bila kamu selesaikan, kamu akan dapat kurungan yang sama. Kamu akan dapat kurungan yang sama. Okey, sebagai contoh dekat sini, cikgu teruskan. Okey, XY dengan XZ. XY dengan XZ. Cikgu tengok dekat sini XY dengan XZ. Bila cikgu nampak, kita fokus dekat sini. Okey, yang warna biru. XY dengan XZ. Dia ada huruf yang sama, huruf X. Kita bawa keluar X dia. Jadi, X. Yang tinggal apa? Y tambah Z. Tambah. Okey, yang ni macam mana? Okey, yang ni kita fokus kepada huruf S. Ini adalah huruf S. Ini adalah huruf S. Jadi, kita keluarkan huruf S. Yang tinggal apa? Y dengan Z. Y tambah Z. Jadi, kamu fokus kepada apa kandungan yang dalam kurungan tu. Kandungan dalam kurungan pertama, Y tambah Z. Kandungan dalam kurungan kedua, Y tambah Z juga. Jadi, itulah yang maksudnya kamu kena dapat 2 kurungan yang inti dia sama. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okay. Boleh. Jadi, macam mana nak selesaikan ni? Okey, cara dia. Kamu tulis dulu Y tambah Z yang kamu dah buat. Cuma kita tambah satu benda. Kurungan yang seterusnya, X dengan S. Kita tambahkan X tambah S. Itulah kita punya cara. Jadi, ini X, ini S. Kita tambahkan X tambah S. Inilah jawapan dia. Ini level 4. Ini level 4. Okey. Jadi, yang orang kata mencabarnya kat mana level 4 ni? Okey, kamu kena fikir macam mana lepas kamu buka, kamu boleh keluarkan, lepas kamu dah keluarkan, nombor ataupun huruf yang dalam kurungan tu kamu dapat benda yang sama. Kamu kena fikir benda tu. Okey. Jadi ini contoh pertama. Cikgu akan buat pula contoh yang kedua. Cikgu nak kamu lagi faham. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok. 4X tambah 12. XY tambah 3Y. Okey, disebabkan dekat sini cikgu nampak huruf X, cikgu nampak huruf X, cikgu bagi dia duduk sebelah-sebelah. 4X tambah XY. 12 dengan 3Y, cikgu bagi dia duduk sebelah. 12 tambah 3Y. Okey. Seterusnya, dekat sini cikgu boleh keluarkan X sebab dia ada huruf X. X, cikgu keluarkan. X, cikgu keluarkan. Jadi, cikgu buka kurungan. X duduk luar. Yang tinggal apa? 4 dengan Y. 4 tambah Y. Okey. Yang pertama, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Tambah 12 dengan 3Y. Okey, cikgu nampak 12 dengan 3 di dalam sifar yang sama iaitu sifar 3. 12 ni kena bahagi 3. 3 ni kena bahagi 3. Jadi, cikgu keluarkan 3. 12 bahagi 3 dapat 4.
tambah 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi cikgu letak Y sahaja. Jadi cikgu berjaya. Apa yang cikgu berjaya? Kurungan pertama isi dia 4 tambah Y. Kurungan kedua isi dia kurungan kedua isi dia 4 tambah Y juga. Jadi bila kamu dah berjaya buat macam tu, maksudnya kamu dah selesai step yang susah tu. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi, apa yang kamu boleh buat? 4 tambah Y. Buka satu kurungan 4 tambah Y. Kurungan kedua, X. Ambil X ni, ambil 3X tambah 3. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi, kita ada lebih kurang 3 minit lebih. Cikgu akan pergi kepada satu soalan lagi lah. Cikgu buat B ni Cikgu buat B. Kamu tengok je lah. Tak sempat kot nak kamu buat latihan sebab ada lagi 3 minit lebih. Jadi cikgu akan tunjuk contoh. Okey. Jadi cikgu buat. Mula-mula dia ada 4. Ada 4 je. Kamu janganlah orang kata risau dapat benda lain. Jangan. Kamu daripada sini kamu boleh cari benda yang sama sebenarnya. Contoh, sini ada P, sini ada P. Kamu samakanlah dua benda tu. Jadi bila cikgu keluarkan, cikgu samakan 6PQ tolak 3PR. Kenapa cikgu samakan dua ni? Sebab cikgu nampak P dia. Okey. Tambah 2QS tolak RS. Okey, fokus. Dekat sini, cikgu boleh buat, dekat sini, cikgu boleh buat 6 dengan sifar 3. Cikgu boleh keluarkan dengan menggunakan sifar 3. Sifar 3. 6 bahagi 3 dengan 3 bahagi 3. Bila cikgu keluarkan sifar 3, 3 cikgu letak kat luar. Jadi, dalam kurungan, 3 cikgu letak keluar. Lepas tu ada pula huruf yang sama. Sini ada P, sini ada P. Cikgu bawa keluar P. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggallah Q dengan R. Okey, jadi kat sini 6 bahagi 3 kita dapat 2. Q tolak. Sini 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi kat sini cikgu tak tulis 1. Cikgu tulis R sahaja. Jelas ke semua yang cikgu buka tu? Boleh faham? Boleh. Cari nombor sama. Menggunakan sifar yang sama. Cari huruf sama. Huruf sama lah. Ingat nak keluarkan nombor cari sifar sama. Nak keluarkan huruf cari huruf sama. Okey, tambah. Okey, dekat sini cikgu nampak. Okey, kita bandingkan. Sini ada S, sini ada S. Kita keluarkanlah S. S, lepas tu tinggal apa? 2Q. Tolak, sini ada R. Nampak? Bila kita dah buka kurungan, kita tengok apa isi dalam kurungan tu. Sini 2Q tolak 2R. Sini pun 2Q tolak 2R. Jadi betul dah apa yang kita buat. Jadi ambillah kurungan yang pertama 2Q tolak R. Ambillah kurungan yang kedua 3P tambah S. Inilah kita punya jawapan untuk level 4. Okey, jelas ke semua ni? Salin. Boleh faham ke? 4 level. Boleh. Okey, bagus. Okey, benda ni banyak tau. Banyak sangat apa yang kita belajar hari ni. Jadi, cikgu akan bagi homework. Kamu cuba buat berdasarkan 4 level tu. Kamu tengok contoh daripada yang cikgu tunjuk. Okey. Jadi, cikgu nak buat rumusan lah sikit. Sebelum kita nak tutup kelas, kita ada lebih kurang bawah 1 minit je. Okey. Jadi, ni benda baru. Ni benda baru. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 tak ada benda ni. Daripada form 1 yang kamu belajar bab awal sampai bab akhir tak ada benda ni. Ni benda baru. Benda ni kamu akan pakai minggu depan. Jadi nak ke tak nak kamu kena study. Sebab nanti kalau tak tadi minggu depan masa cikgu buat kiraan kamu jadi ting tong. Okey. Jadi masing-masing boleh buka kamera. Kita sembang-sembang sikit. Tira okey ke hari ni punya lesson? Boleh faham? Boleh. Okey. Syakil, macam mana Syakil? Boleh follow ke semua level yang cikgu terang? Boleh. Bagus. Darwisi. Kesian Darwisi. Sorry Darwisi. Ngantuk dia Darwisi. Okey Darwisi. Boleh faham Darwisi? Boleh. Okey. Darren. Darren macam mana Darren? Okey. Okey.
Jadi sekarang pun dah pukul 11. Cikgu tak naklah ambil masa lebih-lebih. Nanti esok kamu nak sekolah. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau cikgu terlaju ke apa-apa ke. Cikgu harap semua sempat salin. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Bye. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, bye. cikgu. Okey, sama-sama.